Jumaat. Atau buat tarawih 4 rakaat Jumaat. Alhamdulillah juga kita dapat apa? Menunaikan puasa hari yang ke-9. Alhamdulillah juga kita dapat bernafas sampai hari ini dan dapat menikmati hari ini, dan setengah daripada kita dapat pergi berbefas dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak sangat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai sepatutnya kita boleh go on lah kan, sampai bila-bila. Jadi sepatutnya setinggi-tinggi apa, syukurlah kan. Bila kita ada masa saja, kita kena sentiasa mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur. Sebab Allah dah bagi macam-macam. Tapi apa yang kita buat untuk agama Allah? Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan khawatir Quraniyah. Hari ini juzuk apa? 9. 9. Hari ini juzuk 9. Jadi insya-Allah semalam Acik dah bagi. Juzuk 8. Jadi juzuk 9 ni merangkumi kebanyakan surah Al-A'raf dan sedikit surah Al-Anfal. Apa itu Al-A'raf? Soalan dah ada setiap? Timbulkan persoalan Dah ada jawapan lah. Apa jawapan dia? Dia satu puncak yang tertinggi. Dia satu Ashabul A'raf. Dia ni satu golongan yang kira jadi dalam hadis dikatakan yang dia punya pahala amalan sangat dapat memasukkan dia ke dalam syurga disebabkan dia syurga sikit. Masih lagi. Betul lah kan? Kiranya apa? Al-A'raf ni merupakan satu tempat yang tinggi kan? Tempat yang tinggi yang mana dekat atas ni ada orang-orang kan? Dan orang-orang ni dia punya pahala dan dia punya dosa tu boleh kata sama lah. So macam nak masuk, kalau lebih sikit masuk syurga kan, kalau kurang sikit masuk neraka kan. Jadi mereka ni nampak situasi orang-orang dekat syurga dengan orang-orang kat neraka kan. Jadi Allah kata jangan jadi macam diorang ni lah kan. Sebab diorang ni diorang nak sangat masuk syurga kan, tapi tak boleh. Dan diorang tak nak masuk neraka, tapi macam tak lepas lagi kan. So kita tak nak jadi macam tu lah kan. Jadi berdasarkan cerita tu, surah Al-A'raf ni kita boleh kata tema dia macam kita kena ada satu stand. Kita kena satu stand yang kukuh kan. Kita kena ada sama ada nak masuk syurga atau masuk neraka kan. Kalau nak masuk neraka betul lah. Nak masuk syurga betul lah kan. Sebab apa? Betul lah. Sebab apa Islam ni dia tak ada tengah-tengah kan. Bersama Islam betul, tahun tak Islam lah. Jadi dalam juzuk yang ke-9 ni ada banyak kisah lah kan. Kita sambung trend surah Al-A'raf ni lah. Sebab masa awal-awal surah tu kan ada banyak cerita kisah-kisah Nabi kan. Nabi Syu'aib, Nabi apa lagi? Nabi apa? Nabi Ya'qub, Nabi Musa, Nabi Adam kan. Kan ada cerita Nabi lah. Jadi bila masuk juzuk 9 ni disambung lagi dengan cerita kisah Nabi. Yang pertama kisah Nabi Syu'aib, yang mana kaum dia ditimpa gempa bumi. Sebab apa? Mereka diingkar kan. Ya, bagus kan sebab diorang dah pilih satu jalan kan. So masuk neraka. Lepas tu disambung pula dengan kisah Nabi Musa kan. Kisah Nabi Musa yang mana memulai cerita pasal Nabi Musa dikurniakan tongkat yang kalau dicampak jadi ular kan. Lepas tu dia seluk tangan keluar bercahaya kan. Yang mana kejadian tu menyebabkan pesihir-pesihir yang berlawan dengan dia tu, pesihir kan? Penyihir Penyihir ke? Ahli sihir kan? Witches and wizards kan? Yang mana diorang ni terus bersujud kan?
Cik, gempak ni kan, aku nak beriman dengan Allah kan. Dia terus bersujud. Dan akibat dia beriman tu, dia punya tangan dia dan kaki dipotong secara bersilang oleh Fir'aun. Lepas tu diceritakan pula tentang kisah kemarau dan haiwan perosak yang didatangkan kepada kaum Fir'aun kan. Yang mana sebab diorang ni kaum yang tak nak terima risalah kan. Jadi didatangkan dengan bencana. Lepas tu dah didatangkan bencana, dia cakap kat Nabi Musa kan, angkatlah azab bencana ni kan. Sebab tak apa? Dan kami akan berjanji untuk lepaskan Bani Israel. Lepas tu dia dah di bencana tu dah hilang, dia tak lepaskan juga kan. Dia buat juga kemungkaran dan sebagainya kan. Lepas tu apa jadi? Ditenggelamkan dalam laut. So kita nampak secara kasarnya yang mana orang yang tak berpegang kepada Islam, itu dia punya ni, itu dia punya balasan kan. Itu dia punya akibat lah kan. Jadi kita tengoklah macam mana kalau orang yang terima Islam orang yang terima Islam. Sebab selepas cerita Bani Israel, lepas cerita Fir'aun tu, diceritakan pula tentang Bani Israel yang terselamat kan. Dicerita tentang Bani Israel yang terselamat. Dalam mereka yang terselamat ni, sampai satu tempat diorang kata dekat Nabi Musa, Nabi Musa, berikanlah kami seekor lembu kan. Macam mana lebih kurang patung lembu untuk kami sembah kan. Nabi Musa berang kan, bengang kan, apa ni kan, siapa lagi yang kau nak kau nak sembah melainkan Allah kan. Apa sebab pula kau nak sembah orang lain selain Allah kan. Lepas tu Allah buat apa? Allah bagikan Nabi Musa ni kitab apa? Kitab apa? Taurat. Kitab Taurat ni. Berapa hari? 40 hari kan? Selama 40 hari. Dan dalam masa 40 hari tu ada setengah daripada Bani Israel ni yang menyembah patung sapi emas. Kan? Patung sapi emas. Emas kan? Patung sapi emas. Jadi bila masa Nabi Musa balik tu, dia marah kan. Tadi dah minta aku tak bagi kan. Ni tak cara boleh dapat juga kan. Lepas tu marah kan Nabi Musa telah meminta ke menyuruh tak pasti kan. Dia punya saudara Nabi Harun kan, untuk menjaga kan. Jadi kat Al-Quran kata apa? Nabi Musa ni renggut dia punya janggut ni kan. Macam marah gila kan. Cuba bayang kalau kau marah sangat macam apa pasal kau biarkan dia orang macam ni kan. Punyalah marah kan. Jadi itu lah nak menunjukkan kan. Nak menunjukkan yang mana mereka-mereka ni yang tersalah pilih Yang tersalah pilih. Seronok lah kalau kita baca cerita-cerita dalam Quran kan. So macam kebanyakannya kita dah pernah dengar. Tapi bila kita baca dalam Quran ni, kita enforce lah. Dan kita enforce tu bukan sahaja dengan dengan kita tahu, tapi insyaAllah dengan kita faham dan kita beriman lah kan. Sebab kita dah tahu, lepas tu macam macam ni rupanya kan cerita dia. Lepas tu yang bertambah-tambah seronok lah kan. Bertambah-tambah tinggi iman kita kan baca kan, insyaAllah. Jadi apa yang nak difokuskan hari ni, tu cerita-cerita lah kan. Hari ni nak fokus tentang satu lagi cerita lah, yang mana mungkin dah pernah dengar, Ashabus Sabti. Yang mana ada juga lah dekat dalam juzuk 9 ni. Dia selepas cerita Nabi Musa ni. Yang mana kita baca sikit lah Ashabus Sabti. Dia bermula daripada ayat 163. Ayat 163, Al-A'raf 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, iaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Nampak situasi dia. Okey. Latar dia macam ni kan. Selalu kalau Komsas ada latar sebagainya. So latar dia sekarang ni, ada satu tempat ni di tepi laut. Di tepi laut yang mana ikan ikan datang hari Sabtu je. Sedangkan hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Nampak? Nampak kan? Okey. Seterusnya.
Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggungjawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Okay. So daripada ayat tu pula, dah datang kena ada watak lah kan. Ada 3 watak kat sini. Yang pertama, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah? Okay. So ada orang yang bertanya, kenapa kau menasihati orang yang akan diazab? Kat situ ada 2 kan. Yang pertama orang yang bertanya kenapa. Yang kedua orang yang akan diazab ataupun orang yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Kan? Dan yang ketiga adalah orang yang menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggungjawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Okay, nampak tak? Nampak? Ya, nampak. So macam saya nak gambarkan. So bayangkan Ali, Ilham dengan Azim kan. Yang mana Ali dengan Ilham merupakan orang yang tak tangkap ikan pada hari Sabtu kan. Dan Azim juga orang yang tangkap ikan pada hari Sabtu lah kan. Jadi Ilham ni dia cuba untuk cakap kat Azim, jangan tangkap ikan hari Sabtu, dosa, tak elok dan sebagainya kan. Tetapi Ali cakap, apa salah kau sibuk-sibuk nak nasihat dia kan? Tak perlu, dia akan diazab kan. Bukannya kan, contoh dia akan diazab dan sebagainya sebab dia telah fasik kan dan berlaku mungkar dan sebagainya kan. Nampak tak ada 3 watak. Okay. Jadi kita tengok ayat seterusnya. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Okay. Nampak tak? Sekarang ni orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang beri peringatan kan. Termasuk orang-orang yang dikenakan hukuman adalah orang-orang yang berlaku zalim kan. I.e. tu benda lah maksudnya. I.e. apa maksudnya? In example. Kan? So, nampak tak? Ada satu kaum, ada satu golongan yang tak diceritakan dia punya situasi. Di mana Ali? Di mana Ali? Kan? Dia tengok orang yang beri peringatan selamat kan? Orang yang berbuat salah tak selamat. Ali kat mana? Ali kat mana? Nampak tak? Sebab itulah dekat dalam Al-A'raf ni diceritakan kena pilih satu. Kamu kenalah jadi betul-betul pendukung Islam. Kamu kenalah betul-betul teguh. Kamu betul-betul ada satu stand kan sebagai Muslim kan. Tak boleh macam aku Muslim tapi aku biar orang buat kemungkaran. Tak boleh kan. Aku Muslim tapi aku biar orang berbuat salah kan. Kenapa Muslim, kalau betul-betul Muslim kan, Muslim ni dia mengajak semua orang kepada kebenaran kan. Nampak tak? Maknanya Ali sekarang ni absent daripada kita punya cerita. Maka orang-orang yang absent ni lah yang patut paling takut sekali. Sebab contohlah orang yang berbuat salah kan, dia buat salah, dia kena pencuri kan. Dia seorang pencuri. Dia masuk penjara. Salah dia kan? Selesai. Orang yang tak mencuri tak masuk penjara. Tak apa kan. Ni kalau orang yang di tengah-tengah ni kan, orang yang macam dia macam menyelinap tepi-tepi kedai kan, nak curi tak curi kan. Orang was-was, dia tak tahu apa dia punya akibat ni. Dia mungkin boleh ditangkap kan, atau dia pun mungkin boleh lepas. Nampak? So kita kena sentiasa ingat lah kan. Tu satu contoh cerita yang sangat menarik lah. Lepas tu diceritakan juga orang-orang yang zalim itu ditransform menjadi kera kan. Mana sekejap. Tak ingat pula ayat berapa. Tapi diceritakan yang mana orang-orang yang berlaku zalim ni dia menjadi kera dengan babi kan. Kera. Tak ingat tapi dia tukar menjadi seekor haiwan lah. Beberapa ekor haiwan. Okay. Seterusnya ini apa dekat dalam Al-A'raf ni juga diceritakan tentang perumpamaan orang-orang yang lalai. Perumpamaan susah sebut. Perumpamaan orang yang lalai kan. Towards the end of the surah,
Allah menyimalkan, memisalkan, menyimalkan, memisalkan. Allah memisalkan, kan? Dan Allah kata apa? Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat kami. Ayat 177. Memang buruk lah, kan? Sebab Allah nak tunjukkan yang memang ada satu jalan je, yang kita perlu berpegang teguh. Dan banyak lagi lah. Dekat dalam surah Al-Araf juga ada cerita pasal macam mana sebelum kita dilahirkan kita dah berjanji dengan Allah yang kita akan memang suci lah, kan? Tapi bila kita kat dunia ni yang kita macam-macam buat salah. Jadi kita kena kembali kepada condition masa bayi tu lah. Bukannya bogil nangis dan sebagainya, tapi faham kan? Okay, InsyaAllah tu surah Al-Araf. Dapat Dapat InsyaAllah. Okay, jadi sebahagian juga daripada juzuk 9 ni adalah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni insyaAllah aku akan ceritakan tentang mana datang nama dia dan cerita kisah sebaliknya sikit-sikit lah. InsyaAllah akan disambung oleh penyampai esok. So Al-Anfal ni apa maksud dia? Siapa tahu Al-Anfal maksud dia apa? Nafal Nasih kan? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Dekat ayat yang pertama dah cakap harta rampasan perang. Apa? Al-Anfalullah wa Rasul. Sesungguhnya harta rampasan apa dia cakap? Sesungguhnya harta rampasan perang itu milik Allah dan milik Rasul. Sebab apa? Sebab apa Allah turunkan ayat ni? Sebab bila orang nampak harta rampasan perang, dia akan jadi gila kan? Macam duit. Macam kita, contoh kita dapat $100 kat atas rantai, macam wow kan? Contoh kan? Jadi Allah dah ceritakan yang mana harta rampasan perang ni bukan yang patut korang kejar, kan? Yang korang kejar adalah Allah punya redha, Allah punya rahmat dan sebagainya. Satu Allah kata harta-harta ni aku punya, bukan korang punya, kan? Ya. Apa sebab dalam ayat tu ada Allah dan Rasulnya. Jadi Kenapa Wallahualam. Tak tahu. Mungkin menunjukkan yang mana Rasul tu Allahualam, tak naskah. Cakap salah dosa kan? Allahualam, tu kita dah cari ni lah. Mungkin esok kita boleh bedah lagi kan. So apa dia? Tak ada kat sini. Esok mana je lah. Okay, teruskan. Dah lambat. So harta rampasan perang ni dia boleh symbolizes two things lah, kan? Yang pertamanya adalah tadi tu lah, perpecahan disebabkan material, kan? Yang kedua adalah kemenangan itu sendiri lah, kan? Kalau tak menang, tak dapat lah harta rampasan perang. Betul tak? Kan? So daripada ayat pertama ni sendiri kita dapat teka lah, yang mana kisah ni, surah ni menceritakan tentang keadaan selepas umat Islam ni menang. Tapi menang perang apa kan? Kalau kita baca-baca lagi, rupanya perang Badar, kan? Yang mana masa perang Badar ni Allah kata Allah memisahkan antara hak dan batil. Allah memisahkan antara hak dan batil. Itu juga merupakan nama ni lah, merupakan nama surah ni, iaitu surah Yaumul Pasal kau juga. Boleh? Lebih kurang lah. Lagi? Betul? Okay, tak ada jawapan. Tak apa. Tu macam first time Islam menang. Tu macam first time Islam menang. Betul? Kebenaran dia Allah Betul? Sebab apa? Sebab betul kan? Sebab tu first time Islam perang kan? Sebab orang-orang musyrikin ni mesti dia kata macam kalau diorang kalah ni, maknanya diorang ni tak benar, kan? Lima kan? Tak apa? Kira macam diorang ni tak membawa risalah yang betul lah. Sebab apa? Risalah dia tu tak membawa pada kemenangan, kan? Jadi masa perang ni Allah tunjukkan yang mana siapa yang betul, siapa yang salah, kan? Perang Badar. Perang Badar. Ada cakap perang apa? Badar. Dah cakap perang Badar ni? Dah. Betul? Perang Badar, kan? Sebab ni nanti Ya saya? Al-Fil. Apa? Murah babil. Itu mas.
Dia rasa dia mungkin tidak ini lah sebab peristiwa. Oh. Betul? Semua Semua tahu kisah apa yang Hakim masukkan ni? Tahu apa? Sini Bob. Cik, apa? Mas, semua orang tahu insya-Allah surah Al-Fil kan? Surah Al-Fil. Yang mana surah Al-Fil ni Mekah didatangi tentera bergajah kan? Abraha kan? Tak ada hidung. Israelian ni dia dah. Abraha datang kan ke Mekah. Dan masa Abraha datang ke Mekah ni kan, nak menghancurkan Kaabah sebab dia nak buat Kaabah baru dekat Sudan, dekat Yaman. Seperti aku Sudan. Dekat Yaman. Kan dia nak buat Kaabah baru. Dan tetapi tiba-tiba datang burung-burung ababil menghancurkan ni kan. Maka bila orang tengok kejadian tu, orang kata, maknanya orang-orang Quraisy ni adalah orang yang benar kan, sebab dia menang, sebab dia dilindungi oleh burung-burung daripada syurga kan. Nampak? So betul macam orang respect, orang takut dan sebagainya. Asal tak? Jadi Allah nak tunjukkan yang benda ni bukan korang, bukan Quraisy ni hebat kan, tapi Islam tu sendiri kan. Kaabah tu sendiri Allah nak jaga kan. Macam Abdul Muttalib kata masa Abraha datang, Abdul Muttalib kata masa tu Abdul Muttalib merupakan penjaga Mekah kan, dia presiden macam Morsi kan. Dia tiba macam Nuek kan. Semasa Abraha datang tu kan, masa Abraha datang, apa yang Abdul Muttalib concern adalah dia punya binatang ternak. Dia kan. Dia cari mana unta aku, mana kambing aku kan. Atau orang ni, asal kau tak kisah pasal Kaabah kan? Bukan Abraha datang nak musnah Kaabah. Apa Abdul Muttalib kata? Kaabah tu ada Tuhan jaga dia. Nampak? Maknanya Cak Abdul Muttalib sendiri tahu yang ada Tuhan jaga kan. Kat situ kita dapat tengok yang mana bukan diorang ni yang hebat kan, tapi Allah, kuasa Allah menjaga tempat tu. Nampak? So masa dalam perang Badar ni Allah ubah kan mentaliti kan. Bukan itu sebenarnya kan. Sebenarnya apa yang korang fikir sebenarnya salah. Allah tunjukkan kat dalam masa perang Badar. InsyaAllah dah panjang lah cerita kan. Akan dikupas dengan lebih lanjut lah oleh orang yang akan bagi esok. Dan secara kasarnya Al-Anfal ni dia menceritakan tentang yang mana kalau sebelum ni Allah suruh pilih satu kan. Jangan duduk tengah-tengah, pilih satu kan. Sekarang ni Allah tunjukkan yang kita kena pecah kan, kena bahagi kan, kena bezakan antara yang batil dengan yang hak. Wallahu alam. InsyaAllah kalau nak lebih best lagi, sebelum kita bincang ni mungkin boleh baca sikit terjemahan kan. Lepas tu mungkin lagi senari dan sebagainya, ataupun mungkin lepas ni mungkin kita sama-sama boleh revisit kan Al-Quran dan tengok balik kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sebab sesungguhnya benda-benda yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ni akan memberi kebaikan lah pada kita kan, tak ada keburukannya kan. Kita malas-malas nak baca pun, kalau kita dapat sikit pun, itu sesungguhnya itu adalah kebaikan, bukannya keburukan. Allah Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.